Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan pesyarah. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Hanis Rahman bin Muhammad Hassan, nombor matrik 17 DHF 21F 2022. Hari ini kumpulan saya akan menerangkan tentang etika dan peradaban di Tanah Melayu pada masa pasca kolonial. Apakah itu etika? Etika bermaksud pengajian tentang nilai-nilai yang berlaku dan merujuk kepada tingkah laku seseorang terhadap masyarakat. Selain itu, etika juga berkait dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan. Baiklah, apakah itu peradaban? Peradaban pula merujuk kepada penilaian perbuatan yang dilakukan sama ada tingkah laku baik ataupun buruk. Pasca kolonial. Pasca kolonial berlaku di Tanah Melayu setelah tamatnya zaman penguasaan kuasa barat di Tanah Melayu. Pada era ini, berlakunya gabungan etika dan peradaban antara pra-kolonial dan kolonial yang membawa kita kepada etika moden sehingga hari ini. Baiklah, saya akan menerangkan contoh etika moden yang kita bawa kepada hari ini, ialah adab, adab istiadat, adab resam, etika, etos dan etiket. Assalamualaikum, saya memperkenalkan diri saya Puteri Sarah Ubaidah binti Zuhisham, nombor matrik 17 DHF 21F 2030. Saya ingin menyampaikan adat resam. Apa itu adat resam? Ianya adalah undang-undang dan peraturan yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat yang menjadi kebiasaan. Seperti mana kita dapat lihat contoh dari segi perkahwinan, pakaian, hari kelahiran dan makan. Adat merangkumi seluruh aspek sejak jadi kita lahir. Adat merupakan kebiasaan cara hidup sesuatu masyarakat yang menjadi kebiasaan dari segi kelahiran. Bagi bayi lelaki baru dilahirkan akan diazankan, manakala bayi perempuan akan dikomatkan oleh bapanya. Dari segi perkahwinan pula bermula dari merisik, bertunang dan seterusnya bernikah. Sebelum terjadinya zaman pasca kolonial telah berubah, masyarakat memakai baju kurung dan baju Melayu. Setelah berlakunya zaman pasca kolonial hingga kini, masyarakat tidak lagi menitik beratkan pakaian tradisional. Masyarakat kini hanyalah mengikuti pakaian barat seperti seluar pendek, skirt dan lain-lain. Dari segi makan pula, sebelumnya terjadi zaman pasca kolonial, masyarakat dititik beratkan makan menggunakan tangan. Tetapi masyarakat kini kita jarang lihat makan menggunakan tangan, tapi mereka makan menggunakan sudu, garfu dan pisau. Seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Nama saya Sofia Amira binti Syarif Fitri, nombor matrik saya 17 DHF 21F 2026. Saya ingin menyambung tentang pembentangan saya, iaitu adat istiadat. Adat istiadat ialah protokol, peraturan dan upacara dalam sesuatu majlis. Ia boleh menggunakan adat sedia ada mengikut kesesuaian dan sesuatu tujuan, seperti memudahkan membezakan darjat dan pangkat seperti sultan, pembesar dan rakyat dalam sesuatu majlis. Sebagai contohnya, yang pertama, pertabalan sultan yang baru akan diadakan jika berlaku kemangkatan sultan yang sebelumnya. Dalam adat Melayu, Sultan Nasrin bersama isterinya menaiki takhta selepas kemangkatan ayandanya. Yang kedua, upacara perasmian. Upacara perasmian adalah permulaan bagi urusan rasmi yang melibatkan orang tertentu seperti pegawai kerajaan, syarikat-syarikat korporat. Sebagai contohnya,
Majlis Perasmian dirasmikan dengan acara memotong riben yang dihadiri oleh golongan tertentu untuk merasmikan majlis. Yang terakhir, perkahwinan. Perkahwinan adalah salah satu proses merisik. Dalam adat Melayu, pihak lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk merisik pihak perempuan dan berbalas-balas pantun di antara satu sama lain. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada ahli yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zunaim bin Makno. Nama matrik saya 17 DHF 21F 209 dan saya ingin menerangkan tentang pengenalan adab. Maksud adab dari segi bahasa, budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa. Orang yang kurang adabnya adalah orang yang tidak tahu adat ataupun orang yang kurang sopan. Huraian adab. Orang yang beradab adalah orang yang baik, budi bahasanya dan sopan santun. Seorang yang beradab adalah seorang yang telah maju tingkat kehidupannya. Oleh itu, peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa itu amatlah berkait rapat dengan kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Saya ingin menerangkan tentang peradaban pada masa pasca kolonial. Zaman pasca kolonial merupakan era moden, iaitu zaman selepas penjajahan kolonial. Di era moden ini, banyak yang boleh terjadi yang disebabkan oleh variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi kini. Akibat daripada pencampuran ini, pelbagai adab dari barat yang sesetengah daripada masyarakat kita yang mengamalnya. Ini bukan bermaksud semua adab dari barat itu buruk, dan kerana ada juga yang baik, tetapi kita sebagai umat Islam serta rakyat tanah Melayu ini lebih digalakkan untuk mengamalkan adab yang telah diajarkan kepada kita dan antaranya merupakan sunnah Nabi SAW. Contohnya, memakan makanan dengan menggunakan sudu dan garpu adalah adab orang barat, manakala makan dengan tangan kanan dan menggunakan 3 jari merupakan sunnah Nabi SAW. Saya ingin menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, adab mestilah diajar sejak dari kecil oleh ibu bapa dengan baik, bagi memastikan mereka sentiasa mengamalkan adab-adab tersebut dengan betul. Adab penting dalam kehidupan kita kerana ia dapat memastikan kita sentiasa hidup dengan berbudi bahasa dan sopan santun. Sekian dari saya, Muhammad Zunaim bin Makno. Assalamualaikum, saya Siti Nur Syifaliana binti Mazlan. Nombor matrik saya 17-F21F2124. Saya ingin menerangkan tentang etika dan etos pada masa pasca kolonial. Etika dari segi bahasa ialah prinsip moral ataupun nilai-nilai murni yang menjadi pegangan utama individu dalam sesebuah masyarakat. Manakala dari segi sosiologi pula ialah sesuatu standard menyeluruh pada benar atau salah yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam isu ini, etika bermaksud nilai yang bercampur paut dalam persekitaran formal atau tidak formal, seperti budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa, yang menjadi kerisauan kita kerana generasi sekarang kurang beradab dengan orang yang lebih tua. Contohnya, generasi sekarang tidak ada sifat hormat menghormati dan melakukan perkara-perkara yang tidak diingini kepada orang tua. Ini menyebabkan menjadi pegangan utama selepas digabungkan dari era kolonial yang terdiri pada 6 perkara, iaitu adab, adat resam, adat istiadat, etika, etiket dan etos. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang etiket. Maksud etiket ialah merupakan peraturan tingkah laku ataupun hubungan formal yang dekat antara masyarakat ataupun profesion. Untuk mengamalkan etiket dalam pelbagai situasi bukan setakat meningkatkan imej diri, bahkan dapat meningkatkan imej negara, bangsa dan masyarakat yang menunjukkan budi pekerti, budi bahasa dan imej yang baik antara satu sama lain. Contohnya, di rumah adik menghargai pemberian atau kemudahan yang disediakan. Yang kedua, di sekolah kita beramah mesra dan menyapa antara satu sama lain. Dan akhir sekali, di dalam kelas sentiasa menghormati guru, rakan dan staf yang lain dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan di sekolah. Akhir sekali, etos pula bermaksud sesuatu bangsa, budaya atau era sebagai sifat ciri baginya. Itu adalah dari segi bahasa. Manakala dari segi sosiologi pula ialah sesuatu usaha untuk membangunkan bangsa berdasarkan latar keluarga, individu dan komuniti. Ia berbeza dari segi bahasa, agama, sejarah dan budaya. Ia kerana mempunyai perbezaan kaum dari zaman tanah Melayu sehingga menjadi negara Malaysia.
Contohnya, pelukis karya menghasilkan benar-benar mencerminkan ekspresi dan falsafah. Perkara ini perlu ditekankan kerana kita perlu ada sifat perpaduan dalam kaum yang membilang bangsa untuk menjadikan negara aman damai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zunaim bin Makno. Nombor matrik saya 17 DHF 21F 2029. Dan saya ingin menerangkan tentang kesimpulan. Pasca kolonial adalah waktu di mana zaman pemerintahan oleh negara asing tamat dan permulaan pemerintahan. Sudah pasti banyak aspek yang telah dirangkumi oleh pemerintahan Inggeris sekaligus merubah pandangan serta menjadi penerimaan dalam masyarakat sehingga ke hari ini. Aspek yang dipengaruhi oleh zaman kolonial ini termasuklah adat resam, adat istiadat, etika etos, etiket dan kebudayaan. Banyak kesan perubahan yang dibawa oleh pihak Inggeris ketika memerintah di tanah Melayu yang dapat dilihat sehingga sekarang. Zaman kolonial telah membuka mata banyak pihak untuk mengikuti dan mengembangkan idea. Sekian, terima kasih.